Assalamualaikum kepada Tuan PPD, Tuan Timbalan-Timbalan. Pada hari ini saya ingin berkongsi pandangan berkaitan dengan PPD kita, PPD, dan saya namakan pembentangan ini sebagai kanvas strategi lonjakan daerah. Dan kalau kita perhatikan, tuan-tuan, PPD kita sentiasa berada dalam kelas yang tercorot, tetapi untuk akademik saja. Kalau kita lihat daripada aspek KOKO dan juga daripada aspek HEM, kita sebenarnya tidak ketinggalan dan berbanding dengan daerah-daerah yang lain. Jadi hari ini saya nak berkongsi pandangan berkaitan dengan isu-isu kritikal di daerah kita. Yang pertama sekali ialah pada pandangan saya kelemahan kepimpinan PGB kita. Saya perhatikan kebanyakan PGB kita lemah dalam dua aspek. Pertama sekali ialah dalam aspek kompetensi. Kompetensi walaupun mereka ini mendapat ilmu daripada kursus yang diikuti seperti kursus MPQL, tetapi bila mereka dilantik sebagai PGB, kebanyakannya tidak mengamalkan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang diperolehi. Ada setengahnya yang mentadbir mengikut personality sendiri. Kalau sekiranya personality mereka seorang yang lemah lembut, maka di takbir sekolah tersebut pun menggunakan kaedah yang sama. Walhal ada beberapa perkara yang dilakukan di sekolah yang memerlukan tindakan yang tegas. Yang keduanya ialah kebanyakan PGB kita berada di dalam comfort zone, iaitu zon selesa, terlampau selesa, dan setelah mereka dilantik sebagai pengetua dan ataupun guru besar, mereka merasakan tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sebabnya ialah dianggap jawatan itu sebagai satu jawatan anugerah yang kalau tak buat apa di sekolah pun, tidak ada transformasi di sekolah pun, maka tidak ada apa-apa tindakan yang dikenakan kepada mereka. Jadi dua isu utama ini membelenggu daerah kita. Yang keduanya ialah kelemahan strategi dan juga pemantauan. Strategi ini kalau kita lihat daerah kita, kadang-kadang kita mencapai pencapaian yang hebat, terutamanya di sekolah SJKC, SJKT. Tetapi di SK kita menghadapi masalah ini, iaitu dia kadang-kadang ada peningkatan seperti pernah kita mencapai peningkatan yang hebat di SK Tan Sri Awang Hak Saleh, SK Genting, SK Relau, dan yang terbaru ini ialah di SK St. George. Tetapi mereka tak mampu untuk mengekalkan peningkatan tersebut. Puncanya ialah kerana mereka tidak mempunyai strategi-strategi yang khusus untuk peningkatan. Maka jadilah mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang lelaki, iaitu yang bernasib baik apabila berlaku peningkatan. Dan bila ditanya apakah kaedah yang digunakan untuk peningkatan, sukar untuk dijawab. Kerana mereka tak pasti apakah kaedah yang mereka gunakan. Begitu juga dengan aspek pemantauan di sekolah. Pemantauan yang lemah menyebabkan perancangan-perancangan yang dilaksanakan ataupun yang dirancang menyebabkan tidak berkesan. Disebabkan tidak dijalankan pemantauan yang efektif di sekolah. Isu yang ketiga ialah kerana ketiadaan barisan pelapis kepimpinan kita. Kita tak mempunyai barisan pelapis yang bersedia untuk dilantik sebagai pengetua. Kita mempunyai lompong yang begitu besar sekali, lompang yang begitu besar sekali. Karenanya ada penolong-penolong kanan yang tidak mengikuti kursus-kursus MPQL, yang tidak mahu mengikuti kursus-kursus MPQL tetapi seperti yang terdapat di sekolah-sekolah menengah kita, dan juga ada yang terdapat di sekolah-sekolah rendah kita. Jadi ini akan menyebabkan kita ketiadaan barisan kepimpinan bila pengetua atau pengguru besar bertukar ke daerah-daerah yang lain. Yang keempat ialah kelemahan sistem sokongan kita. Sistem sokongan kita yang terdapat di PPD tak begitu mantap disebabkan oleh pertamanya ialah kompetensi
kompetensi pegawai-pegawai kita yang agak kurang karena tidak berfokus kepada isu-isunya. Dan ada juga tidak dinafikan kita hebat dalam bahagian pengumpulan data, bahagian-bahagian SOP, tapi dalam bahagian untuk mencari intervensi untuk membantu sekolah menyelesaikan masalah-masalah mereka, kita agak kekurangan di situ. Dan mengambil satu inisiatif, iaitu untuk memberi cadangan kepada tuan-tuan dan puan mengenai strategi-strategi yang patut kita laksanakan. Kalau kita perhatikan di sini ialah terdapat 4 aspek yang saya akan sentuh, iaitu mengenai matlamat. Matlamat kementerian telah dinyatakan dalam 3 matlamat utama ini, iaitu melalui naratif baru amalan pendidikan, melangkah ke hadapan dan juga melangkah lebih jauh. Dan dalam ketiga-tiga ini digarapkan dengan matlamat serta strategi-strategi yang boleh digunakan pakai di daerah dan juga di sekolah. Ini ialah yang kita garapkan, strategi yang telah digariskan di dalam 3 matlamat tersebut, yaitu pertamanya memantapkan PLC, keduanya dialog prestasi, ketiganya TS25, keempat pembelajaran berorientasikan pertumbuhan, pentaksiran, dan PAK 21. Melalui strategi ini, saya cadangkan beberapa tindakan intervensi yang boleh kita guna pakai di daerah kita, iaitu melalui penggunaan hotspot ini. Kita gunakan 5 hotspot kita, iaitu yang pertama sekali ialah imperatif moral. Imperatif moral ini kita khususkan kepada PGB dan juga SLT yang berada di sekolah kita, iaitu kelemahan daripada aspek nak mengeluarkan mereka daripada comfort zone kepada fear zone, kepada learning zone, dan akhirnya kepada growth zone, iaitu kursus-kursus yang boleh kita jalankan seperti kursus-kursus motivasi untuk menyedarkan mereka bahawa keberadaan mereka di sekolah ialah untuk mentransformkan sekolah tersebut. Ia merupakan satu amanah untuk mereka laksanakan di sekolah, bukanlah sebagai satu keistimewaan jawatan yang dipegang itu. Jadi ini boleh kita adakan mungkin melalui kursus bengkel yang mungkin dijalankan secara hands-on dan sebagainya. Keduanya ialah kepimpinan instruksional dan kurikulum. Aspek ini saya ingat kita boleh selesaikan melalui peranan sektor SPS dan juga perancangan untuk kita bantu sekolah-sekolah kita dalam aspek instruksional leadership dan juga kurikulum. Yang ketiganya ialah penumpuan kita kepada 4 kluster dialog prestasi, iaitu enrollment murid yang dipecahkan kepada 2, kehadiran dan keciciran, keduanya kejadian murid, ketiganya PKPPD, dan keempatnya HEM, iaitu disiplin dan dadah. Saya rasa ini sektor HEM boleh uruskan bahagian ini dan dibantu oleh sektor-sektor yang lain. Keempatnya ialah bahagian keuangan. Kalau kita perhatikan, banyak juga sekolah-sekolah kita menghadapi audit berteguran. Dan ini kalau kita perhatikan dalam aspek keuangan, ada 2 isu utama, iaitu ketidakakuran kepada SOP dan juga ketiadaan pemantauan yang berkesan. Ketidakakuran dalam SOP ini dicetuskan oleh PT-PT yang baru dilantik, yang menyebabkan mereka masih kurang memahami SOP keuangan yang begitu rigid. Dan ini boleh kita selesaikan melalui pelatihan yang kita adakan secara berkala untuk mereka. Mungkin katakan setahun 3 kali diadakan kepada semua PT-PT. Yang keduanya ialah kita mengambil PT-PT yang
telah lama yang senior, yang ada setengahnya berada di sekolah-sekolah SKM. PT-PT ini sepatutnya diletakkan di sekolah-sekolah SK kita. Manakala PT-PT yang baru dilantik mungkin lebih sesuai kita letakkan di sekolah SKM yang tidak memerlukan pengurusan keuangan yang banyak. Yang keduanya ialah daripada aspek pementoran. Pementoran, mentor-mentor yang senior ini kita boleh lantik yang berada di dalam daerah-daerah kita, PT-PT yang senior ini kita boleh jadikan mereka mentor untuk melatih PT-PT yang baru. Dan seterusnya ialah pemantauan berterusan. Perlu diadakan di sekolah-sekolah di daerah kita. Pemantauan tersebut boleh diadakan oleh mentor-mentor yang kita lantik, boleh diadakan melalui pegawai-pegawai kita. Dan selalunya bila kita adakan pemantauan yang berterusan, yang berperasa, maka kita akan dapat sekurang-kurangnya memastikan bahawa keakuran SOP khasnya diikuti. Dan yang terakhir ialah SKPM G2. Fokuskan kepada SKPM G2 yang kita letakkan di bawah perancangan dan juga SPS. Dan berdasarkan kepada penilaian saya, standard 1, 2 dan 3 itu kita tak hadapi banyak masalah. Dan juga standard 5. Tetapi standard 4 kita hadapi masalah. Iaitu ramai guru-guru kita menghadapi masalah di dalam pengurusan kelas contohnya dan juga dari bahagian pentadsiran. Dan bahagian ini kita boleh letakkan. Saya ingat di sekarang ini kita sudah ada sektor pembelajaran dan bersama dengan SPS boleh membantu dalam SKPM G2 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya memberi sedikit cadangan penambahbaikan dan terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk perancangan seterusnya. Walau bagaimanapun saya sedia membantu. Dan dalam bahagian SIP, sedikit saya sebutkan di sini, iaitu khidmat bantu SIP. Kita boleh membantu dalam aspek-aspek berikut. Khidmat nasihat penggantian daerah. Saya selalu tegaskan bahawa penggantian daerah perlu melibatkan SIP disebabkan kita boleh membantu untuk membuat penggantian ataupun membuat penempatan-penempatan yang sesuai untuk penulung-penulung kanan dan juga PGB di daerah kita supaya kita dapat memilih yang terbaik untuk memimpin sekolah-sekolah tertentu. Contohnya, kalau sekiranya sekolah tersebut kekurangan daripada pengalaman kurikulum, maka kita boleh mencari penulung-penulung kanan yang mahir dalam kurikulum untuk membantu. Keduanya ialah bimbingan peningkatan profesionalisme guru. Ini kita boleh adakan melalui PLC. Saya ingat sekarang pun kita dah berjalan dah, tak ada masalah itu. Bimbingan perkongsian amalan terbaik selalunya kita buat bersama-sama dengan JPN untuk membuat pembentangan amalan terbaik di daerah kita. Dan kita mempunyai ramai calon-calon yang bersedia untuk membuat pembentangan. Pelaporan pencapaian sekolah, biasanya kita akan bantu sekolah untuk membuat pelaporan berkaitan dengan pencapaian sekolah. Khidmat nasihat SLT. Khidmat nasihat SLT biasanya kalau dulu kita hanya fokuskan SIP Plus, hanya berfokuskan kepada pengetua guru besar, tetapi sejak 2 tahun lepas kita telah kembangkan khidmat nasihat kita kepada SLT di semua sekolah dan akhirnya ialah bimbing kepimpinan sekolah. Biasanya kita menggunakan kaedah prime iaitu untuk membantu pengetua-pengetua sekolah kita. So, saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan cadangan-cadangan saya ini. Sekian.